Okay guys, so hari ni saya nak tunjuk macam mana cara nak pasang dashcam dengan cara hot wire ke fuse box. Okay, so tujuan kenapa kita nak hot wire adalah supaya kita tak perlu nak gunakan 12 volt soket kita, supaya dia akan jadi lebih kemas dan kita tak perlu nampak ada wire datang daripada bawah dan sebagainya. Okey, jadi bahan yang diperlukan adalah benda ni. So ini adalah converter daripada battery power 12 volt kepada USB power. Ini adalah hot wire tab, boleh beli dekat eBay. Ini untuk grounding dia, just metal plate. Dan juga fuse. So fuse kita pakai actually kita hanya perlukan 3M. Jadi kita ada 5M kat sini. So kita pakai yang paling kecil lah, sebab kita tahu benda ni pun tak pakai sampai lebih daripada 5M. 3M sahaja, jadi kita pakai fuse 5M. Okay, dari segi tools kita perlukan multimeter. Okay, so ni multimeter ni tujuannya untuk kita nak check dekat mana fuse yang ada voltage. Okay, so first kita prepare dulu wiring dia. Okay, so basically ni yang merah ni kita akan pergi ke fuse box, di mana positif lah akan mengalir masuk ke sini, dan yang ini adalah negatif, kita akan groundkan dia. Kita prepare connection dia dulu. Wire tap device ni kita akan perlu sambungkan dengan yang lead yang warna merah ni. Okay, so kita perlu sambungkan yang ini. So sekarang kita ada macam ni. Jadi benda ni actually datang sekali dengan benda wire tap ni. Tujuan dia adalah untuk kita kemas sikit kerja. Jadi kita boleh buat macam ni, sambung. Getah ni, sleeve ni kita cover over dia. Yes, macam tu. So nampak kemas. Okay, next untuk yang negatif ni kita guna yang ini. Ok, cantik. So macam ni rupa dia. Jadi daripada voltage converter ni, ok, dia akan bagi USB. So yang positif pergi ke device tab ni, dan juga yang negatif simply kita pasang benda ni supaya senang kita nak attach kat ground. Ok, sekarang kita cari dekat mana fuse box. So kita sekarang ni dekat kereta Proton Saga. Tak tahu model tahun berapa, boleh tengok dashboard dia sendiri. Ok, so kita tahu sekarang ni fuse box dia ada kat sini. Jadi kita perlu buka saja. Okay. Bila sampai kat sini, kita perlu tahu daripada fuse yang mana yang kita nak tap. Macam mana kita nak tahu fuse mana yang kita boleh tumpang. Ok, kita panggil tumpang lah. Ok, so dekat pintu dia ni ada diagram. Daripada diagram dia ni kita boleh tengok yang mana satu yang kita nak pinjam. Ok, daripada sini kita boleh nampak fuse yang mana untuk kegunaan apa. Generally kita just nak pilih fuse yang tak melibatkan sistem yang complicated. Daripada sini kita boleh nampak yang complicated tu mungkin seperti ECU ataupun airbag ataupun ESC. Jadi dia berkenaan dengan safety dalam kereta tu, jadi kita nak elak daripada pilih fuse-fuse yang itu. Kita pilih lah yang paling simple, yang dalam 10M. Okay, tapi faktor yang kedua, kita nak kena tahu juga sama ada fuse yang ini adalah fuse yang constant voltage ataupun voltage on apabila kita switch on this car switch. Jadi kenapa kita nak kena pilih salah satu? Disebabkan oleh, kalau kita pilih yang constant voltage, ia bermakna dashcam kita akan sentiasa dapat elektrik. Maknanya dia akan sentiasa recording 24 jam. Itu adalah benda yang kita tak nak berlaku untuk dashcam kita. Kita nak something yang dia hanya on, provide power kepada dashcam hanya apabila kita switch on the ignition. Barulah dashcam tu hanya recording apabila kita guna kereta kita. Ok, jadi kita nak check yang 10M fuse untuk power mirror ni, adakah dia sama ada constant power ataupun hanya bila kita switch on the ignition. So first kita switch off ignition. Negative kita pergi kat metal piece. So yang screw ni is actually connected to the negative terminal,
And then yang positif ni, kita pergi sentuh dekat fuse tu punya besi ni. Nampak voltmeter tu tak ada tunjuk sebarang value. Kita boleh consider power mirror ni dia tak ada constant power. Tapi sekarang kita check. Kalau kita on, ok, so dah nampak. Ok, jadi kita cabut fuse 10A untuk power mirror tadi ni. Basically kita nak replace ruang fuse tadi tu dengan alat ni, seolah-olah benda ni ganti tempat fuse tu. Tapi make sure orientation dia betul. Kita nak tahu sama ada macam ni ke ataupun macam ni. Macam ni kita nak tahu, kita nak kena tahu sebelah kiri ataupun sebelah kanan yang positif voltage tu datang. So macam ni kita nak test. Kita switch on balik, and then kita test balik voltage tu. Tengok belah kiri atau yang kanan yang mana ada voltage. So sebelah kanan tak ada, sebelah kiri ada. Kita kira yang sebelah kiri ni adalah bahagian yang hot, yang ada elektrik. Jadi step yang berikutnya, kita nak letak balik fuse asal power mirror tu dekat bahagian yang bawah. Sebab basically dia akan still, elektrik akan datang kat sini, lalu kat fuse, patah balik untuk kegunaan power mirror. Device ni dia hanya guna 3A. Jadi kita pasang fuse 5A. So 5A kita letak dekat bahagian atas. Ok, so jadi macam tu. Ok, jadi tadi kita dah tahu positive side adalah sebelah kiri. Make sure orientation dia macam ni. Positif tu akan lalu sini, lalu kat fuse 5A ni akan pergi ke wire positif, which is warna merah ni. Jadi kita terus sambungkan dia macam ni. Kita nak pasang grounding ini dekat skru ni. Selit dia dekat sini. Ok, itu saja. So basically kita dah complete circuit. So apa yang berlaku, switch on ignition, power window akan dapat elektrik melalui fuse dia sendiri, iaitu 10A fuse original dia. Dan untuk voltage converter ni, dia akan dapat juga voltage melalui fuse 5A ni. So laluan dia macam ni lah. Ok, so next step kita test dulu. Actually dashcam tu dah mount kat situ. Jadi kita cuba switch on, and then kita cucuk dekat sini. Cuba kita off. Ok, so power pun cut off untuk dashcam. So kita tak perlu risau, dashcam ni continuously recording sampai bateri habis. Sekarang kita dah tahu kita punya circuit ni berfungsi dengan baik. Sekarang kita just perlu organize wiring ni. So kita cari tempat yang flat, sebab saya dah letak double sided tape ni. Jadi kurang macam tu lah. Ok, so hasil dia adalah macam tu. Ok, jadi actually dah siap dah projek ni. Sebelum kita tutup cover ni balik, just make sure that wiring semua ni kemas lah. So kalau korang ada cable tie, make sure dia ikat dekat tepi-tepi tu mana-mana boleh, supaya tak adalah berserabai macam ni. Ok, so ini adalah hasil dia. Jadi itu dashcam, USB power, masuk ke atas, selit. So bahagian headlining ni korang just selit saja. Ok, selit. A-pillar ni untuk kereta ni memang senang gila nak buka. Tarik je, tarik pakai tangan, dan dengan mudah dia boleh terbuka. Jadi korang masuk wire tu, selit, dan dia akan turun celah tu, dan daripada fuse box ni boleh keluar sampai kat fuse box. So tu cara routing kabel dia. So sekarang kita punya soket 12 volt ni pun dah tak pakai. So free untuk korang nak guna apa-apa. Even tak guna pun nampak lagi kemas. Jadi voltage converter tu kita ada dua USB port. Jadi satu kita pakai untuk dashcam, satu lagi kita turunkan kat sini.
Jadi kalau korang ada tak tahu lah aksesori apa nak pakai kat situ, nak charge handphone pun boleh. Mana tahu yang suka mounting GPS dekat kawasan sini, actually boleh guna charger handphone daripada port USB ni. Saya harap video ni membantu korang untuk pasang sendiri dashcam, dan actually kerja ni agak senang dan agak selamat. Actually tak ada melibatkan sebarang potong wire sana sini. Dia just plug and play. Just make sure korang tahu fuse mana yang korang patut tap. Cari fuse yang selamat untuk korang tap, yang tak melibatkan safety sistem ataupun benda-benda yang penting dalam kereta. So tadi kita guna fuse untuk side mirror punya power. So sekarang kalau kita test, side mirror pun still berfungsi. Okay, jadi korang mungkin ada dashcam yang support parking mode. So beza dia untuk mungkin setengah dashcam lah yang saya pernah tengok. Dashcam yang memerlukan yang menggunakan parking mode, dia akan ada dua positive lead. Satu pergi dekat constant power, yang fuse yang ada sentiasa ada 12 volt, dan juga satu lagi dia akan pergi kat fuse yang hanya ada volt bila kita switch on kunci kereta. Dan lead yang ketiga tu kita pergi ke neutral. Jadi itu bezanya nak pasang kalau kereta tu dashcam tu support parking mode. Okey, jadi saya harap video ni membantu korang untuk buat sendiri kerja-kerja macam ni. Saya rasa benda ni selamat dan berkesan untuk pemasangan dashcam. Jadi sekiranya kalau satu hari nanti kalau korang tak nak ada dashcam ke apa, just cabut balik wire-wire tu, and dia tak ada ketinggal kesan apa-apa. Sebab kita tak ada potong wire, tak ada bengkokkan ataupun pecahkan apa-apa. Kita hanya guna fuse punya lubang tu untuk pinjam kuasa dia. Jadi itu saja untuk video hari ini. Selamat mencuba dan terima kasih.